Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dengan mentaati kepadanya. Kerana sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini masih lagi diberikan kesempatan masa untuk kita bersama. Dan insya-Allah seperti biasa kita akan membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Kemudian memetik beberapa hukum tajwid dan mengambil tadabbur daripada ayat-ayat yang kita baca. Muslimin muslimat, tuan-puan yang dimuliakan. Pagi ini kita dah masuk pada 29 Sya'ban. Jadi malam nanti kita akan masuk pada bulan yang baru. Iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berazam untuk mengisi segenap ruang lingkup bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dibelenggu dengan PKP, maka tidak menghalang kita melakukan ibadah di rumah kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pada muka surat yang ke-176. Muka surat 176. Ayat yang ke-196. Suratul A'raf. Muka surat 176. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat 196. Suratul A'raf. Jadi seperti biasa, tuan-puan boleh share video ini agar memberi manfaat kepada sahabat kita yang lain. Baik. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita akan baca pada ayat 196 suratul A'raf muka surat 176. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah, telah pun kita membaca
ayat muka surat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka surat 176 ayat 196 hingga ayat 206. Jadi pada pagi ini selesai kita membaca suratul A'raf. Habis kita baca surah Al-A'raf. Muka surat ini adalah muka surat terakhir dari suratul A'raf. Jadi setelah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita melihat hukum tajwid yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Baik. Kita tengok pada ayat yang ke-196. Inna. Kalimah inna. Wajibul gunnah. Wajib dengung sekadar 2 harakat. Kemudian waliyya. Ya, dari sudut penulisan. Ya yang tengah tu, ya yang bertasydid. Ditulis dengan kepala ya saja. Tetapi dia ada baris dia dan ada lafaz dia. Inna waliyya. Baik. Kemudian dalam ayat ini terdapat tanda waqaf sad lam ya. Harus waqaf, cuma wasal lebih aula. Jadi kita waqaflah. Wa huwa yatawallas salihin. Diakhiri dengan mad arid li sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Kita ulang ayat ini dengan hukum tajwid yang kita sebutkan sebentar tadi. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Kemudian ayat 197. Walladzina tad'una. Tada'una, kalimah tada'una, dal yang sukun, qalqalah sughra, berdetak kecil pada dal yang sukun. Kemudian kalimah min duni. Min duni, nun mati bertemu dengan dal, ikhfa' hakiki dengung sekadar 2 harakat. Kemudian la yastati'una nasrakum wala anfusahum. Wala anfusahum, panjang pada kalimah wala, hukum dia mad jaiz munfasil kerana 2 kalimah. Bacaan panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Kemudian kalimah anfusahum, nun mati bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Yang surun, kalimah yang surun, nun mati bertemu dengan sad, juga ikhfa hakiki. Dengung juga 2 harakat. Diakhiri ayat ini dengan mad arid li sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Kemudian kita berpindah kepada ayat 198. وَإِن تَدْعُوهُمْ, pada kalimah wa'in, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa' hakiki, dengung sekadar 2 harakat. Tad'uhum, dal yang sukun. Dalam kalimah ini adalah qalqalah sughra, berdetak kecil pada dal yang sukun. Kemudian kita berjumpa dengan waqaf sad lam ya. Harus waqaf wasal lebih aula. Maka kita pun waqaflah di situ. Wa tarahum yanzuruna. Yanzuruna, nun mati bertemu dengan dha, adalah ikhfa' hakiki dengung sekadar 2 harakat. Kemudian akhir ayat tersebut yubsirun. La yubsirun, ba yang sukun dalam kalimah tersebut, qalqalah sughra, berdetak kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian diakhiri dengan mad arid li sukun,
Boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Baik, terus kepada ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Dalam ayat ni dia tak ada tanda apa, tak ada hukum gunah, dengung, tak ada hukum panjang. Cuma kalau kita nak perhatikan hukum ra lah. Wa'mur, ra yang sukun, kalimah wa'mur tafkhim tebal. Bil urfi sama tebal, ra sukun. Kemudian wa'arid, dia ra tu ra tarkib. Cuma bertemu dengan huruf isti'la, huruf dhad. Jadi dia berat sikit. Tetap juga ra itu ra yang nipis lah, ri. Wa'ari, cuma sambung bertemu dengan dhad. Wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Terus kepada ayat 200. Ayat 200 dari suratul A'raf. Wa imma, mim yang bertasydid, wajibul gunnah, wajib dengung sekadar 2 harakat. Kemudian yanzaghannaka, nun mati bertemu dengan zai dalam kalimat tersebut, ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Kemudian nun yang bertasydid dalam kalimat tersebut, wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat juga. Kemudian minasyaitani nazghun fasta'id, nazghun fasta'id, tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Ada tanda waqaf, jaiz. Waqaf harus. Haruf kita waqaf, haruf kita sambung sama. Jadi kita waqaf lah. Memudahkan kita dari sudut nafas kita. Bila kita waqaf, dia jadi ma'arik li sukun lah. Boleh baca 2 atau 4 atau 6. Innahu wajibul gunnah, nun yang bertasydid, 2 harakat. Sami'un alim, tanwin bertemu dengan ain, izhar ki jelas tanwin tersebut. Diakhiri dengan mad arik li sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Kita ulang ayat ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Baik, ayat yang ke-201, satu ayat lagi. Inna, wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat. Innal ladzina taqaw, nattaqaw, waw ni harful lin, waw mati sebelum dia bagi atas, sama dalam suratul Fatihah, yaw. Mana nak melafazkan dia, mulut ni mesti muncung pasal lin. Waw. Innal ladzina taqaw, betul-betul muncul. Nattaqaw idza massahum ta'ifun. Kalimah ta'ifun panjang di situ, mad wajib muttasil kerana dia satu kalimah panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Ta'ifum mina, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, memasukkan tanwin ke dalam mim beserta dengan 2 harakat. Fa'idha hum mubsirun, mim mati bertemu dengan mim, hum mubsirun, idgham mislain, mim mati bertemu dengan mim, masukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua beserta dengan 2 harakat. Mubsirun, ba yang sukun dalam kalimah tersebut, qalqalah sughra, berdetak kecil, diakhiri dengan mad arik li sukun, boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, ayat 201 ni dia tak ada tanda waqaf.
Jadi boleh kita nak waqaf pada minasyaitani tadhakkaru. Waqaf situ boleh. Kemudian tu ibtida' fa idzahum mubsirun. Cuma kalau kita dapat satu nafas tu cantik lagi lah. Kalau boleh senafas lah. Innal ladhina اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Sadaqallahul azim. Demikian Allahumma salli ala Muhammad. Hukum tajwid dalam ayat 196 hingga 201. Dari suratul A'raf. Kemudian kita nak memetik hukum tajwid. Allahumma salli ala Muhammad. Tadabbur. Ini nak ambil kepahaman dari ayat yang kita baca sebentar tadi. Dan kita nak memetik ayat yang ke-200, 204. Jadi sebelum tu kita tengok komen. Ada apa soalan dari tuan-puan? Tak ada soalan. Baik. Kemudian kita tengok Allahumma salli ala Muhammad tadabbur ayat. Kita nak mengambil kefahaman pada ayat yang ke-204. Ia berkaitan dengan Quran. Ayat 204 ni cerita tentang Quran. Cerita tentang Al-Quran. Dan dalam ayat tersebut dinyata atau dilafazkan Al-Quran. Baik. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Maksud dia, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar dan memerhatikan sambil berdiam diri. Baik dalam solat maupun di luar solat. Kecuali dalam solat berjamaah, makmum boleh membaca surah Fatihah sendiri atau mendengarkan sahaja ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kita nak sebut satu kaedah, satu cara jalan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya, khususnya berkaitan dengan Al-Quran sebagai menjelaskan kemuliaan dan kelebihan Al-Quran itu sendiri tidak sama dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain, ya, sebagai nak menjelaskan kemuliaan apabila Al-Quran dibaca, fastami'u, makalah kamu dengar. Bila dibaca Quran kita kena dengar, tak boleh, kita tak boleh sembang, kita tak boleh bising, tak boleh riuh. Dan bukan setakat satu dengar tu, wa ansitu, tu diam, tak boleh nak bising lah, tak boleh nak baca. Bila diperdengarkan kepada kita Al-Quran, bila dibaca, ada orang baca dekat dengan kita, baca kuat sikit, kemudian kita dengar, dengar diam. Jangan duduk Allahumma salli ala Muhammad, jangan duduk sembang, ya, atau yang lain-lain yang mengganggu bacaan Al-Quran tersebut. Satu, tidak mengganggu orang yang membaca. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, agar orang yang mendengar itu mengambil penghayatan daripada ayat yang dibaca. Boleh jadi dia tak faham, tak apalah. Tak faham tu, dengar. Fastami'u, dengarlah ayat demi ayat yang dibaca. Kemudian diam sebagai tanda penghormatan terhadap Al-Quran. Kerana Al-Quran kitab suci, ya, kalamullah yang diturunkan Allah, kitab datang daripada Allah sebagai panduan kepada umat manusia. Maka kita sangat sensitif bila mana Al-Quran dipermain-mainkan. Ya, seperti dulu ni, ya, satu kes Al-Quran dipijak-pijak. Maka kita sangat marah, sensitif.
Kerana kitab suci Al-Quran. Dia nak pijak buku ke apa, ikut dia lah. Kan? Dia nak pijak. Tetapi bila berkait dengan Al-Quran, kerana dia adalah kitab suci. Ya? Dan panduan bagi kita kaum muslimin. Kan? Dia nak pijak. Kemudian dia nak pijak diri dia nak pijak. Dia tak tunjuk ke orang. Itu dia punya pasal lah. Kan? Tetapi yang jadi masalah, dia pijak, dia rakam, pijak. Itu nak menimbulkan dan nak menaikkan kemarahan kaum muslimin. Memang kita marah dan sensitif. Ya, kerana isu dia melibatkan agama. Baik. Sebab itu, dalam perkara ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, ada soalan. Sebelum tu kita jawab dulu. MS, muka surat berapa? Murni Rijab. Baik, muka surat 176. Muka surat 176. Cuma masa ni kita memetik kepahaman ayat, iaitu ayat yang ke-200. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 204. Wa idzal quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baik, kerana perkara itu jelas. Ya. Bila melibatkan urusan agama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengajar kita secara jelas dalam suratul Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, waliyadin. Bagi aku agama aku. Sebab itu kita Islam tidak boleh menghina agama yang lain. Tidak boleh mempermain-mainkan kitab suci agama yang lain. Tak boleh kita ambil kitab apa? Kitab agama yang lain kita ambil. Allah SWT. Kemudian kita bijak. Tak boleh, dilarang. Malah berdosa. Kerana kita menimbulkan kemarahan daripada penganut agama yang lain. Semua itu dilarang. Dalam Islam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peraturan itu jelas. Seperti mana kita sensitif dengan orang buat kepada kita, demikian kita tidak buat. Ya, kerana kita tahu atas sensitiviti agama, jadi kita tidak buat seperti mana yang dilakukan oleh agama yang lain. Kerana telah ditetapkan secara jelas garis panduan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Al-Quran. Demikian juga bagaimana tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din. Tak boleh paksa orang bukan Islam nak masuk Islam. Kemudian, satu, tak boleh paksa. Kemudian, yang kedua, bila mereka berada di bawah naungan Islam, mereka dibenarkan untuk bebas melaksanakan agama mereka. Dan kita tidak boleh menghalang mereka daripada melakukan upacara agama. Dan memang bebas. Cuma, dari sudut yang kita bicarakan tadi, tidak ada kita sebutkan koros, tak boleh. Melampaui agama yang lain. Seperti yang kita sebutkan. Ya, kerana khususnya pada kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Ia adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab panduan dalam kehidupan untuk mendapatkan keredaan Allah. Dan berkait dengan Al-Quran ini juga, kerana Allah sebut dalam ayat 185 suratul Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Padanya diturunkan Al-Quran. Allah ikat. Allah kaitkan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai menggambarkan kemuliaan Ramadan. Kemuliaan Al-Quran memuliakan bulan Ramadan. Demikian. Kemudian apa fungsi Al-Quran? Sambungan dia. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, menerangkan petunjuk tadi. Wal furqan, membedakan di antara yang hak dengan yang batil. Jadi sebab itu dalam bulan Ramadan kita digalakkan, disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Sekurang-kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dapat khatam sekali dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan gunakanlah peluang PKP, stay at home, untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Boleh jadi pada hari kita bekerja,
Ya, kalau bukan PKP, kita bekerja dari pagi sampai petang. Ya, kita kata ni tak ada masa. Di masa kerja tak ada, nak cari masa, nak baca Quran, nak buka Quran. Kemudian balik kerja penat. Ya, buka puasa malam, tarawih. Lepas tarawih, tak ada, penat nak rehat pula. Esok nak pergi kerja lagi. Nah, maka kita kata tak ada nak baca Quran. Sehari-sehari tak ada baca Quran. Maka gunakanlah peluang. Rahmah, hikmah, PKP ni, gunakanlah peluang untuk kita berdampingan dengan Al-Quran, memperbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Sekurang-kurang sehari satu juzuk. Sebulan Ramadan sekali khatam. Kalau 2 juzuk, ya Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Maka sebulan 2 kali khatam. Demikianlah bertambah bacaan kita, maka bertambah banyak kita khatam. Maka itu atas usaha, keazaman dan semangat yang datang daripada orang yang membaca Al-Quran. Baik, di sini juga ingin diwawarkan bahawa kita akan mengadakan majlis tadarus Al-Quran secara online. Ya, setiap hari kita akan baca 1 juzuk. Dan kita bahagikan 2 bahagian masa. Pertama pada waktu petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu selepas daripada asar 5 suku, setengah juzuk. Kemudian malam, selepas daripada tarawih, lebih kurang 10 suku malam, kita baca lagi setengah juzuk bacaan secara tartil. Agar dapat kita menghayati. Ya, kita tidak mahu sekali itu, satu kali pertemuan, 1 juzuk, kerana boleh jadi memberatkan, memberi masyakkah kepada kita. Jadi kita pecah pada 2 bahagian, setengah juzuk dan setengah juzuk. Mudah-mudahan memberikan kelonggaran dan keringanan kepada kita untuk membaca Al-Quran sebanyak 1 juzuk 1 hari. Baik, insyaAllah permulaannya pada malam lah. Malam nanti, masuk malam Ramadan selepas tarawih. Jadi hari ini kami, tak lagi masuk maghrib, kita dah masuk bulan Ramadan. Jadi malam nanti, 10 suku malam, kita akan baca setengah juzuk pertama daripada Al-Quran. Dan insyaAllah kalau ada hukum tajwid yang pelik-pelik sikit ni, kita akan sentuh juga. Tapi bukan secara detail, secara ringkas saja. Kemudian ayat 1-2 ayat yang kita berasa penting untuk kita nak petik, kita akan petik. Kemudian secara ringkas saja. Sesuai dengan bulan Al-Quran, jadi kita, Allahumma salli ala Muhammad, perbaiki mana yang boleh kita perbaiki, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk akhirnya, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ya, tidak berapa masa lagi, berapa jam lagi dari sekarang kita akan menyambut Ramadan. Ya, kalau sekiranya Ramadan itu, 1 Ramadan itu esok, jadi malam ini, maghrib nanti kita dah masuk Ramadan, malam ini kita dah mula solat sunat tarawih. Jadi kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan bertemunya kita dengan Ramadan Al-Mubarak memberikan sinar Allahumma salli ala Muhammad, kebahagiaan kepada kita, khususnya dalam kita berhadapan dengan wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi sekarang itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan bertemu sekiranya diizinkan Allah pada malam nanti 10 suku malam untuk membaca setengah juzuk yang pertama, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب